Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq bin Jibril daripada kelas PT3S2.12 daripada option Pendidikan Islam. Hari ini berdasarkan subjek PIMK 3143 Pentaksiran dalam Pendidikan Islam, saya akan membentangkan dengan lebih lanjut berkenaan pembinaan item soalan objektif dan subjektif Pendidikan Islam tahun 5. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Ustaz Zaradi Misudin, kerana telah membantu saya dalam menyempurnakan tugasan ini. Tanpa membuang masa, jom kita pergi kepada pembentangan. Okey, jadi kita tanpa membuang masa, kita pergi kepada pembentangan pembinaan item Pendidikan Islam tahun 5 yang telah saya bina. Jadi kita sebelum kita terlebih dahulu pergi kepada 10 item objektif dan 5 item subjektif yang telah saya bina, saya ingin menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan langkah penyediaan item yang telah saya bina. Iaitu pada permulaannya saya telah membina terlebih dahulu GSU seperti yang terdapat dalam tugasan yang pertama, di mana dalam pembinaan GSU ini saya memastikan jam setiap bidang yang ingin digunakan, yang ingin dimasukkan dalam ujian perlulah dikenal pasti dan perlulah bersesuaian dengan tahap-tahap dan juga jumlah setiap soalan. Yang keduanya adalah saya juga membina item ujian ini berdasarkan DSKP. Ini saya merujuk DSKP berkenaan dengan tahap penguasaan dia dan juga standard pembelajaran dan juga standard kandungan setiap bidang dan juga setiap tajuk, agar pembinaan item yang saya jalankan adalah bertepatan dengan objektif pembelajaran. Yang akhir sekali adalah langkah pembinaan item saya ni membina item berdasarkan aras taksonomi Bloom, di mana terdapat 6 aras taksonomi Bloom. Antaranya iaitu mengingat, mengingati, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Jadi saya menggunakan ke-6 aras taksonomi Bloom ni untuk diadaptasikan dalam pembinaan item saya. Jadi seterusnya adalah komponen item objektif, di mana terdapat 4 komponen item objektif yang sangat penting untuk diterapkan dalam pembinaan item objektif saya. Iaitu yang pertama, saya ada masukkan tugasan, yang kedua adalah arahan, yang ketiga adalah jawapan, dan yang keempat adalah stimulus ataupun rangsangan. Jadi keempat komponen ini saya masukkan ke dalam item yang telah saya bina, agar item itu adalah sangat berkualiti dan mampu memberikan impak kepada murid untuk menjawab dengan lebih baik. Jadi tanpa membuang masa, saya pergi kepada soalan-soalan yang telah saya bina. Jadi tanpa masa, saya pergi kepada soalan objektif, di mana soalan objektif ini terdapat 10 soalan objektif. Antaranya soalan objektif yang saya bina iaitu aneka pilihan, ada lorekkan, ada bulatkan, menyebabkan murid-murid ini tidak bosan hanya bulat sahaja, hanya memilih jawapan daripada ABC saja. Namun ada terdapat kepelbagaian cara yang saya terapkan dalam pembinaan soalan objektif ini. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan pertama adalah daripada bidang tilawah Al-Quran, iaitu tilawah surah At-Tin. Ini tajuk yang pertama, di mana soalan yang pertama ini adalah aras memahami, iaitu di bawah standard pembelajaran membaca surah At-Tin dengan betul dan bertajwid. Jadi saya bacakan soalannya, iaitu perhatikan ayat Al-Quran di bawah. Berdasarkan surah At-Tin tersebut, bulatkan potongan ayat yang dibaca dengan bacaan panjang 4 atau 5 atau 6 harakat, di mana berdasarkan arahan dan tugasan soalan ini dapat diperhatikan bahawa bila seorang murid ini menguasai tilawah surah At-Tin, mereka ini dapat mengenal pasti cara bacaan surah At-Tin. Jadi jawapan murid dalam soalan ini adalah pada ayat yang keempat, di mana fi ahsani
Jadi murid perlulah membulatkan kawasan tersebut. Jadi untuk soalan yang pertama ini sangat memberikan satu tindak balas kepada murid berdasarkan aras memahami yang telah dibina oleh saya. Jadi kita lihat pula soalan yang kedua, di mana soalan yang kedua ini adalah dalam bidang hadis, di mana dalam bidang hadis yang ini bertajuk sayangi pemimpin kita. Di mana berdasarkan soalan yang kedua ini, saya menggunakan aras mengaplikasi, di mana murid perlulah mengaplikasikan tajuk yang ini sayangi pemimpin kita agar mereka dapat mengenal pasti apa yang mereka faham berkenaan dengan tajuk ini. Jadi bagi standard pembelajaran tajuk sayangi pemimpin kita bawah soalan yang kedua ini adalah mengaplikasi adab terhadap pemimpin. Jadi soalan ini lebih terjerumus, lebih menumpukan terhadap mengaplikasi adab terhadap pemimpin. Jadi soalannya bunyi, yang ini bermula dengan rangsangan, Ustaz Faqih merupakan seorang guru besar yang baik dan peramah. Beliau tidak pernah marah dan mendenda murid. Sebagai seorang pengawas, berikut merupakan cara untuk membantu murid lain dalam mentaati perintah guru besar tersebut, kecuali jadi dalam arahan soalan ini telah jelas menunjukkan bahawa apakah cara untuk membantu murid lain dalam mentaati perintah guru besar, kecuali. Jadi berdasarkan pilihan-pilihan jawapan yang terdapat dalam soalan kedua ini, kita dapat lihat terdapat pilihan-pilihan jawapan yang mengganggu, yang hampir betul namun salah. Jadi kita boleh lihat pada pilihan jawapan yang pertama di mana memberikan dakwah kepada kawan-kawan supaya mentaati pimpin, dan membolehkan mengelirukan murid-murid agar mereka dapat menjawab jawapan tersebut. Namun apabila murid ini dapat menguasai dengan lebih lanjut berkaitan dengan aplikasi adab terhadap pemimpin, mereka dapat menjawab soalan, menjawab jawapan ini, berdoa dan mengharap murid lain mengikuti perintah guru besar juga. Jadi berdasarkan soalan ini dapat menunjukkan bahawa murid dapat mengaplikasikan adab terhadap pemimpin dalam kehidupan seharian mereka seperti standard pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi kita pergi kepada soalan yang ketiga, di mana soalan yang ketiga ini di bawah bidang hadis, tetap bawah tajuk yang sama, yang ini berkenaan dengan sayangi pemimpin kita. Di mana berbeza dengan soalan kedua tadi adalah soalan mengaplikasi, tapi soalan ketiga ini adalah soalan menilai, di mana bermula dengan rangsangan, di mana kezaliman pemerintah Amerika Syarikat terhadap rakyat yang beragama Islam menyebabkan terdapat ibadah dan aktiviti umat Islam disekat di sana. Berdasarkan kenyataan tersebut, nilaikan tindakan yang harus diambil bagi seorang individu Muslim untuk tinggal di bawah pemerintah tersebut. Soalan ini adalah berdasarkan standard pembelajaran di bawah saingan pemimpin kita, di bawah standard pembelajaran mengamal dan hayati tuntutan hadis dalam kehidupan dengan beradab dan istiqamah. Jadi berdasarkan soalan ini juga telah menunjukkan bahawa aras yang ingin dituju kepada murid adalah aras menilai, di mana terdapat satu kata tugas, iaitu nilaikan tindakan yang harus diambil bagi seseorang individu. Jadi apabila murid ini membaca mereka dan membaca rangsangan tersebut, mereka perlulah menilaikan apa yang mereka faham terhadap kehendak soalan. Jadi berdasarkan soalan tiga ini, jawapannya adalah C, di mana adalah memperjuangkan keadilan dan hak individu Muslim. Terdapat juga distractor ataupun jawapan yang hampir tepat namun salah, yang ini adalah meninggalkan negara tersebut dan mencari pelindung di negara lain. Tapi jika murid itu menilai dengan sangat teliti, mereka akan menjawab jawapan yang C. Jadi seterusnya adalah soalan yang keempat, di mana soalan keempat ini di bawah bidang akhlak, yang ini di bawah tajuk
bijak berkomunikasi. Di mana soalan keempat ini adalah lebih menumpukan terhadap aras memahami. Jadi kita lihat kepada soalan tersebut, di mana yang bunyi antara berikut yang manakah bukan kepentingan mengamalkan adab berkomunikasi. Yang pertama adalah mendapat penghargaan daripada sekolah. Yang kedua adalah disenangi orang sekeliling. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Yang keempat, mudah mendapat kerja. Jadi berdasarkan soalan dan juga pilihan jawapan tersebut, menyebabkan seorang murid ini perlulah memahami apa yang dikehendaki oleh soalan berdasarkan tajuk bijak berkomunikasi tersebut. Menyebabkan seorang murid itu perlulah melihat setiap pilihan jawapan dan perlu memilih jawapan yang sangat tepat berdasarkan apa yang mereka faham. Jadi jawapan bagi soalan keempat ini adalah B, iaitu 1 dan 4. Jadi kita lihat pula pada tajuk yang kelima, iaitu di bawah bidang yang sama, iaitu bidang akhlak, dan juga di bawah tajuk yang sama, iaitu bijak berkomunikasi. Di mana bagi soalan yang nombor 5 ini adalah di bawah aras menganalisis. Jadi kita lihat kepada soalan ini bermula dengan rangsangan, iaitu Siti seorang murid yang sering mengganggu rakan di dalam kelas dan selalu mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati rakan. Jadi berdasarkan situasi tersebut, jelaskan akibat pada diri jika Siti berterusan melakukan perbuatan tersebut. Tandakan pada jawapan yang betul. Jadi berdasarkan soalan ini kita dapat lihat dapat mengganggu seseorang murid ini untuk menjawab soalan yang betul. Jadi seorang murid ini perlulah menganalisis terlebih dahulu stimulus yang telah diberikan. Jadi bila mereka telah menganalisis, mereka perlulah menjawab berdasarkan soalan yang telah diberikan. Jadi kita lihat soalan tersebut adalah jelaskan akibat pada diri, bukanlah jelaskan akibat pada masyarakat ataupun pada rakan sekeliling. Jadi terdapat beberapa soalan yang mengelirukan. Antaranya adalah menimbulkan permusuhan dan pergaduhan. Jadi menimbulkan permusuhan dan pergaduhan bukanlah akibat pada diri. Jadi jawapan tepat adalah jawapan C, iaitu mendapat dosa dan dimurkai Allah SWT. Jadi kita lihat pula pada soalan yang keenam di mana soalan yang keenam ini adalah di bawah bidang sirah. Jadi di bawah bidang sirah, di bawah tajuk hijrah membawa rahmah, di mana yang soalan yang keenam ini adalah di bawah aras mengaplikasi. Ini soalan ini bunyi antara hikmah peristiwa hijrah Rasulullah ialah sanggup mengorbankan sesuatu untuk mencapai keredaan Allah SWT. Okay, berdasarkan hikmah tersebut, bagaimanakah anda sebagai seorang murid menunjukkan pengorbanan untuk menuntut ilmu? Jadi bagi soalan yang nombor 6 ini adalah lebih menumpukan kepada standard pembelajaran merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Jadi berdasarkan kita lihat soalan ini, dia terlebih dahulu memberikan rangsangan, iaitu hikmah peristiwa hijrah adalah sanggup mengorbankan sesuatu untuk mencapai keridaan Allah. Berdasarkan hikmah tersebut, bagaimanakah anda sebagai seorang murid untuk menunjukkan pengorbanan menuntut ilmu? Jadi soalan ini adalah soalan mengaplikasi, di mana murid perlulah mengaplikasikan penghijrahan Rasulullah dalam kehidupan seharian. Jadi jawapan berdasarkan soalan yang keenam ini adalah A, di mana adalah berkorban masa lapang untuk belajar seperti mana Rasulullah mengorbankan masa ketika baginda berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi kita lihat soalan yang ketujuh, di mana soalan yang ketujuh ini juga adalah di bawah bidang yang sama, iaitu bidang sirah, dan juga di bawah tajuk yang sama, iaitu hijrah membawa rahmah. Jadi kita lihat pada soalan nombor 7 ini di bawah aras menganalisis, di mana murid perlulah menganalisis soalan ataupun stimulus yang telah diberikan untuk menjawab soalan dan juga jawapan yang tepat. Jadi kita lihat pada soalan ini, di mana bermula dengan rangsangan, ini peristiwa hijrah Rasulullah bersama para sahabat merupakan satu perintah daripada Allah yang memberikan pelbagai manfaat. Okey, berdasarkan tersebut, mengapakah
penghijrahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah menjadi satu usaha penting dalam perkembangan Islam ke seluruh dunia. Okay, berdasarkan rangsangan dan juga soalan ini, seorang murid ini perlulah menganalisis terlebih dahulu bagaimanakah penghijrahan Rasulullah ini dapat menjadi satu usaha penting dalam perkembangan Islam. Adakah dengan menghijrah ini mampu memperkembangkan agama Islam ke seluruh dunia. Jadi berdasarkan soalan tersebut, murid perlulah melihat jawapan yang betul berdasarkan aneka pilihan tersebut, di mana yang pertama adalah umat Islam dapat berdakwah dengan lebih terbuka dan meluas tanpa sekatan. Yang kedua adalah membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad sebagai Rasul, mengatur strategi. Yang ketiga, dapat melarikan diri dari masalah yang timbul. Dan yang keempat, menunjukkan agama Islam adalah agama yang mementingkan perdamaian dan keamanan. Jadi berdasarkan keempat-empat pilihan jawapan ini, murid perlulah memilih berdasarkan A, B, C, D yang telah ditetapkan. Jadi berdasarkan jawapan-jawapan tersebut, terdapat jawapan yang hampir tepat namun tidak menepati apa yang dikendaki oleh soalan, disebabkan murid perlulah menganalisis dengan sangat terperinci. Jadi jawapannya adalah B, di mana 1 dan 4. Jadi kita lihat pula pada soalan yang ke-8, ini soalan di bawah tajuk yang sama dan juga bidang yang sama, iaitu hijrah membawa Rasul, hijrah membawa rahmah. Tapi jika tadi adalah menganalisis, ini adalah soalan aras mencipta, di mana aras yang tertinggi. Jadi kita lihat kepada soalan yang ke-8, bermula dengan rangsangan. Amin merupakan seorang murid yang terlibat dalam gejala buli di sekolah. Amin sering memukul dan menyakiti murid lain untuk kepentingan diri. Berdasarkan pernyataan tersebut, rancang langkah yang perlu dilakukan oleh Amin untuk berhijrah dari melakukan kegiatan buli sebagaimana peristiwa hijrah Rasulullah. Jadi berdasarkan rangsangan yang telah diberikan ataupun stimulus yang telah diberikan, ini menunjukkan Amin merupakan seorang yang terlibat dengan gejala buli. Jadi sebagai seorang murid, kita perlulah merancang langkah yang perlu dilakukan untuk Amin ini berhijrah daripada peristiwa tersebut. Ini adalah aras mencipta, di mana murid perlulah mencipta satu tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi berdasarkan jawapan yang diberi, berdasarkan jawapan yang ada, jawapan yang paling tepat adalah jawapan C, di mana berkorban masa dan tenaga dengan mengikuti aktiviti bermanfaat, berbanding dengan jawapan-jawapan yang lain adalah kurang tepat. Jadi kita lihat pula pada soalan yang ke-9, di mana soalan yang ke-9 ini di bawah bidang ibadah, di bawah bidang ibadah, di bawah tajuk Jumaat penuh barakah. Jadi pada soalan yang ke-9 ini adalah berkenaan dengan aras mengingat. Di bawah standard pembelajaran menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Jadi disebabkan ini adalah soalan aras mengingat, di mana soalan aras mengingat ini adalah soalan aras yang paling rendah, di mana soalannya berbunyi, berikut merupakan syarat wajib solat Jumaat, lorikkan jawapan yang salah. Jadi murid perlulah mengingat ataupun mengingat terhadap syarat wajib solat Jumaat, di mana murid perlulah melorikkan ataupun menandakan jawapan-jawapan yang salah. Jadi kita lihat di sini, berdasarkan ada 5 kotak di sini, ada 6 kotak di sini, murid perlulah memilih mana kotak-kotak yang salah. Jadi di sini adalah mumaiz dan juga musafir. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir dalam soalan objektif, iaitu soalan yang ke-10, di mana soalan yang ke-10 ini juga dalam bidang ibadah, di bawah tajuk Jumaat membawa penuh barakah. Jadi berbanding dengan tadi adalah aras mengingat, tapi ini adalah aras menganalisis, di mana permulaannya diberikan stimulus, iaitu gambar berselawat. Yang kedua adalah gambar memakai wangi-wangian, dan ketiga adalah gambar ketik kuku. Jadi soalannya bunyi, berdasarkan gambar di atas, amalan tersebut merupakan amalan sunat. Jadi murid perlulah menganalisis gambar-gambar tersebut dan juga mempersembahkan berdasarkan jawapan yang telah diberikan. Jadi berdasarkan 3 gambar tersebut,
jawapannya adalah amalan sunat sebelum solat Jumaat. Jadi itu adalah 10 soalan objektif yang telah dibina oleh saya berdasarkan JSU yang telah dibina pada tugasan 1. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada soalan subjektif, di mana soalan subjektif ini saya telah membina 5 soalan berpandukan juga kepada JSU dan juga aras taksonomi Bloom. Jadi kita lihat kepada soalan subjektif yang pertama, di mana soalan subjektif yang pertama ini di bawah bidang ibadah, di bawah tajuk tayamum, dan juga menumpukan kepada standard pembelajaran, menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Jadi soalan yang pertama ini, iaitu soalan tayamum ini adalah di bawah aras kesukaran menganalisis, di mana permulaan soalan ini diberikan satu gambar menepuk debu dan menyapu di muka, iaitu jika murid dapat menganalisis gambar tersebut, ini adalah gambar gambar bertayamum. Jadi gambar di atas merujuk kepada perbuatan mengangkat hadas besar atau kecil. Jadi murid perlulah berikan 4 sebab yang mengharuskan perbuatan di atas untuk mengangkat hadas kecil. Jadi murid perlulah menganalisis perbuatan tersebut dan akhirnya mampu untuk menuliskan 4 sebab yang mengharuskan perbuatan di atas. Jadi jika murid menjawab ini adalah bersesuaian dengan tahap menganalisis. Jadi kita lihat pula kepada soalan subjektif yang kedua, iaitu soalan yang kedua di bawah tajuk sayangi pemimpin kita, di bawah bidang hadis. Jadi soalan yang kedua ini di bawah aras mengingat. Jadi di bawah aras mengingat ini adalah aras yang paling rendah, di mana saya telah menunjukkan gambar terlebih dahulu, iaitu gambar orang tengah mendengar khutbah. Jadi berdasarkan gambar tersebut, umat Islam sedang mendengar khutbah solat Jumaat, senaraikan 3 syarat wajib solat Jumaat. Jadi seorang murid ini perlulah mengingat dengan terlebih dahulu apakah syarat wajib solat Jumaat, dan ia adalah berbeza dengan syarat sah solat Jumaat. Jadi apabila murid mengingat, murid dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jadi kita pergi kepada soalan yang ketiga di bawah bidang hadis. Maafkan saya, di bawah bidang hadis, di mana bidang ini, tajuk ini adalah sayangi pemimpin kita, di mana di bawah aras kesukaran mengaplikasi, iaitu tajuknya soalan ini berbunyi, Muhammad merupakan seorang ketua pengawas di sekolahnya. Muhammad sering melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik, seperti menasihati murid lain dan memaklumkan kepada guru apabila terlihat kesalahan murid. Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda menghormati Muhammad sebagai seorang ketua pengawas? Jadi murid perlulah mengaplikasikan berkenaan dengan sifat-sifat ataupun akhlak untuk menghormati Muhammad sebagai seorang ketua pengawas. Jadi disebabkan itu, murid perlulah menulis beberapa atau menulis 3 cara untuk mengaplikasikan akhlak terhadap pemimpin kita. Jika murid tersebut dapat menuliskan cara-cara tersebut, dia secara tidak langsung bertepatan dengan standard pembelajaran yang telah ditetapkan dalam soalan ini, iaitu mengaplikasi adab terhadap pemimpin. Jadi kita lihat pula kepada soalan subjektif yang keempat, iaitu di bawah tajuk yang sama, iaitu bawah bidang sirah. Ini pada soalan yang keempat ini adalah tajuk sayangi pemimpin kita di bawah aras mencipta. Ini aras yang tertinggi, di mana murid perlulah mencipta sesuatu berdasarkan soalan ataupun kehendak jawab soalan. Jadi soalan yang keempat ini menunjukkan seorang pemimpin. Saya mengeluarkan dahulu pemimpin Perdana Menteri kita yang terkini. Jadi gambar di atas menunjukkan seorang Perdana Menteri di Malaysia.
sebagai seorang murid, cadangkan tindakan sewajarnya untuk menerapkan sifat mentaati pemimpin tersebut di kalangan rakan-rakan di sekolah. Jadi soalan yang keempat ini di bawah standard pembelajaran mengamal dan hayati tuntutan hadis dalam kehidupan dengan beradab dan istiqamah, di mana berdasarkan kata tugasan ataupun kata arahan, murid perlulah cadangkan tindakan yang sewajarnya. Jadi murid perlu cadangkan tindakan yang sewajarnya untuk agar mereka dapat menerapkan sifat mentaati pemimpin di kalangan rakan-rakan sekolah, bukanlah menerapkan sifat mentaati pemimpin di kalangan adik-beradik ataupun di kalangan keluarga. Jadi perlulah menepati soalan aras mencipta ini. Jadi kita pergi pula kepada soalan subjektif yang terakhir di bawah tajuk sirah, iaitu di bawah tajuk Itqan menambah berkah. Ini soalan yang kelima ini adalah di bawah aras kesukaran menilai, iaitu berkenaan dengan standard pembelajaran bersungguh-sungguh menyempurnakan tanggungjawab dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah, di mana Itqan ini adalah bermaksud tekun. Jadi soalan yang kelima ini bermula dengan diberikan satu stimulus, iaitu Rahman mencontohi sifat itqan Rasulullah ketika meniaga di kedai. Rahman tetap itqan, iaitu tekun pada kerja walaupun berhadapan dengan dugaan dan cabaran ketika berniaga seperti ditipu dan dicuri. Berdasarkan stimulus tersebut, buktikan sifat itqan Rahman dapat memberi kesan pada kejayaannya dalam meniaga. Jadi seorang murid tersebut untuk menjawab soalan ini perlulah menilai terlebih dahulu berkenaan dengan cabaran dan juga kisah Rahman tersebut. Akhirnya dia perlulah membuktikan bagaimanakah itqan yang diamalkan oleh Rahman ini dapat membantu dirinya untuk berjaya dalam bidang perniagaan seperti yang dilakukan berdasarkan kisah-kisah Rasulullah. Jadi apabila murid tersebut dapat menjawab ini bertepatan dengan standard pembelajarannya ini bersungguh menyempurnakan tanggungjawab dalam kehidupan secara beradab dan beristiqamah. Jadi itu adalah soalan terakhir bagi soalan subjektif yang kelima. Jadi itu sahaja daripada saya berkenaan dengan 10 pembinaan item objektif dan juga 5 pembinaan item subjektif di bawah subjek pendidikan Islam tahun 5. Jika ada sebarang soalan, boleh komen ataupun email saya. Jadi Assalamualaikum. Terima kasih kepada pensyarah dan juga rakan-rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.